A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi hari Selasa 7 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya. Bertemu lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian berkitab Kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan pertubuhan Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Nur Hajah Nur Akiyah binti Haji Mat Piah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu buat pertama kalinya bertemu pada hari Khamis. Insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya, kitab Sahih Qasasul Anbiya yang disusun oleh Al-Musannif Al-Imam Ibnu Katsir, dan kita masih lagi dalam perbincangan di jilid yang pertama iaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenali sebagai Abul Anbiya. Namun juga kita bincang tentang Nabi Ibrahim ni sebab dia adalah bapa kepada para nabi, sebab seluruh para nabi yang muncul selepas Ibrahim semuanya itu adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Maka sebab itulah dia digelar sebagai Abul Anbiya. Kita boleh bayangkanlah sebelum ni kan kita dah bincang tentang Ibrahim dan Sarah, yang mana Sarah tak dikurniakan anak, kan? Tak dikurniakan anak. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan perkahwinan Ibrahim dengan Siti Hajar, melahirkan zuriat bernama Ismail, dan Sarah pun dikurniakan seorang anak lelaki juga. Dan Allah Ta'ala memberikan kita kata kegembiraan yang berganda kepada Ibrahim AS. Dia bukan sekadar diberikan adanya anak tetapi juga dijamin adanya cucu. Sebab itu dia disebut dia dapat anak yang bernama Ishak dan juga wa Yaqub. Ishak dapat, Yaqub pun dapat. Ishak adalah anak dia, Yaqub adalah cucunya. Dan apatah lagi bagi seorang ibu dan ayah, anak-anak dan generasi-generasi yang dia lahirkan itu adalah generasi orang saleh. Dan apatah lagi kalau generasinya itu adalah para nabi. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita satu pelajaran yang mana kalau kita tengok, siapa boleh bantu saya? Cuba buka Al-Quran, kita tengok pada surah At-Tur. Kita tengok surah At-Tur. Kita tengok Al-Quran pada surah At-Tur.
surah yang ke-52, terus pergi kepada ayat yang ke bukan, surah An-Najmu, minta maaf surah 53. Surah An-Najmu, terus pergi kepada ayat yang ke 33. Surah 53 ayat 33. Okey. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afara'aital ladzi tawalla. Allah Subhanahu wa taala ni menyebutkan tentang kehairanan berkaitan tentang orang-orang yang berpaling daripada Allah Taala ni. Sebab ayat-ayat sebelum tu ada cerita tentang hujah-hujah Allah Taala kepada orang-orang musyrik. Jadi Allah Taala hairan, macam mana ada orang yang boleh berpaling daripada Allah Taala ni. Lalu turun lagi ayat dia, Allah kata wa'aqa qalilan wa akda. Ada orang yang dia dah memberi, lalu dia tak nak beri dah. Dia dah beribadah, lalu dia berhenti beribadah. Dia beribadah, lalu dia berhenti beribadah. Tak nak beribadah lah. Ni ada banyak bentuk riwayat dekat sini. Tapi salah satunya, iaitu orang yang beribadah, lalu dia tak nak beribadah dah. Dia rasa cukup dah dia beribadah. Puas dah beribadah. Ada yang beribadah, lalu Allah Ta'ala uji dia. Sebab selalu dikatakan, kalau kita solat duha, makin murah rezeki. Kalau kita jaga solat, Allah jaga kita. Tapi orang ni dia beribadah. Tapi dia beribadah lagi bertambah ujian dia. Dulu saya tak pakai tudung. Banyak saya punya job masuk. Sekarang saya pakai tudung. Job tak ada pula. Dia mungkin tersepit. Inilah ujian daripada Allah tak? Bila datangnya ujian macam tu, dia pun berhenti daripada beribadah. Dia pun tinggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka Allah datangkan ayat. Indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ibu-ibu turun ayat 35. Yang mana Allah Ta'ala tanya kepada manusia ni. Manusia ni dia tahu ke di sisinya itu ada ilmu ghaib sampai dia boleh nampak menyebabkan dia beribadah lalu berhenti beribadah. Okay. Lalu Allah berkata, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Bukankah benda ni telah dikhabarkan kepada mereka dalam suhuf Nabi Musa AS. Okey, turun ayat 37 tu. 37 ni kita nak bincang. Allah kata wa Ibrahim allazi waffa. Dan juga Nabi Ibrahim yang memenuhi. Waffa ni maksudnya memenuhi dengan sempurnanya segala perintah Allah kepada dia. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim ni Allah uji dia dengan macam-macam ujian. Ujian yang berat-berat. Dan dia kekal konsisten melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia susah, dia tetap berdakwah pada kaum dia. Walaupun bapak dia halau dia. Walaupun nanti dia kena pergi ke Syam, dia pergi. Lepas tu dia masih lagi buat kerja dakwah. Lalu Allah Ta'ala uji dia, isterinya diganggu oleh Raja Mesir. Dia kekal lagi melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tak pernah berhenti diuji. Kita beribadah, diuji, terus kita give up. Saya tak nak beribadah lah. Saya putus asa lah, Tuhan tak bantu saya lah. Tapi tidak pada Ibrahim AS. Sebab itu Allah kata dia wafa. Dia kekal dengan ibadahnya kepada Allah walaupun dia mengalami ujian-ujian yang lebih berat, lebih besar daripada kita. Tetapi tengok, di hujungnya Allah Ta'ala berikan kemanisan kepada Nabi Ibrahim AS. Namanya disebut-sebut sampailah ke hari ini yang kita dah bincang dulu. Sampai kita kalau berselawat pun, kita akan selawat kepada Nabi Ibrahim AS. Dan Allah Ta'ala juga memberikan generasi-generasi keturunannya adalah generasi yang panjang kan. Dan diberikan menjadi anak-anak yang saleh. Dan juga sebahagiannya adalah daripada kalangan para Nabi. Ini adalah satu pelajaran kepada kita. Dalam kehidupan ni memang Allah Ta'ala akan berikan ujian lah. Cuma kitalah kena berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi diuji, memang kita kadang-kadang putus asa juga, kan terduduk juga. Tapi yakinlah dengan Allah Ta'ala, lagi kita kuat hubungan kita dengan Allah. Lagi diuji, lagi kuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Percayalah, Allah Ta'ala nak memberikan sesuatu kepada kita di hujung nanti yang luar daripada jangkaan kita. Unexpected lah apa yang Allah Ta'ala akan berikan.
Seperti mana Allah telah lakukan kepada Ibrahim, maka begitulah yang Allah akan berikan kepada manusia-manusia yang lain. Okey, ini salah satu contoh tentang pujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim alaihi salam. Okey, sekarang kita tengok pada muka surat 292. Kita tengok subtopik yang terakhir sebelum kita masuk kisah Nabi Ismail, iaitu subtopik yang ke-14, hijrahnya Nabi Ibrahim dengan puteranya Ismail dan ibunya Hajar ke Gunung Faran serta pembangunan Baitullah. Okey, terima kasih kepada Kak Irma. Okey, kita tengok pada subtopik yang ke-14. Baik, Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata wanita yang pertama membuat tali pinggang adalah ibunda Ismail yang bernama Hajar. Dia membuatnya untuk mengikat pakaiannya agar terjuntai ke tanah supaya dapat menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Maksudnya dibiarkan pakaiannya itu labuh. Jadi bila dia berjalan di atas padang pasir tu ada bekas tapak kaki lah. Jadi dengan pakaian yang labuh tu akan kita kata ratakan balik jejak-jejak kakinya. Jadi hilanglah bekas-bekas tapak kaki yang dipijak di atas padang pasir. Okey. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan puteranya Ismail menuju ke Mekah. Dan ketika itu Hajar masih menyusui Ismail. Hingga akhirnya Ibrahim menempatkan keduanya di tempat yang nantinya dibangun Baitullah di situ. Tepatnya di bawah pohon besar yang berada di atas bakal sumur Zamzam di bahagian atas bakal Masjidil Haram. Tempat yang diletakkan itu adalah, kalau kita tengok Mekah ni, dia macam kawasan yang melengkung. Sebab tu kan kalau kita masuk kawasan Masjidil Haram, kita akan turun anak tangga, turun eskalator, dia makin rendah. Sebab dia macam satu lembah. Okay? Tapi kiri kanannya tu ada gunung-gunung kan. Ada Jabal Umar, ada Jabal Abi Kubais, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah kan. Jadi gunung-gunung sekitarnya. Jadi kawasan tu ada lembah, dia makin lama makin rendah lah. Sebab itu bila hujan dahulu beberapa kali, Masjidil Haram dia pun banjir besar kan. Ada berlaku banjir sebab dia kawasan yang macam melengkung lah. Okey. Jadi Ibrahim AS pun letakkan anaknya di situ. Pohon yang disebutkan itu, kalau ibu-ibu tengok di depan Multazam, antara penjuru Hajar Aswad nak ke pintu Kaabah tu kan ada beberapa kaki lah, lebih kurang dalam berapa kaki 4 kaki mungkin, 4-5 kaki. Jarak tu itu namanya Multazam. Mungkin antara kita maklum dan mungkin antara kita yang tak maklum. Orang kata Multazam ni dekat mana? Pintu Kaabah ke? Hajar Aswad ke? Dia tak. Dia adalah antara penjuru Hajar Aswad dengan Multazam. Nak saya share ke? Kalau kita tengok contoh okay. Okey. Kalau kita tengok mungkin gambar kecil lah kot. Contohlah kita ambil gambar yang ni lah Tak maaf lah gambar ni tak apa jelas sangat. Kalau kita tengok sini nampak tak? Yang ni pintu Kaabah ni. Sangat Mana dia besar sekejap. Okey. Yang ini adalah macam mana nak buang ni? Okay, yang ini adalah mana? Kejap. Mana dia gambar dia dah hilang dah. Bolehlah ni. Okey. Kalau kita tengok di sini adanya Hajarul Aswad ni. Ni Hajarul Aswad. Kan? Dan dia ni adalah pintu Kaabah. Jadi yang ibu pun nampak antara penjuru Kaabah, penjuru Hajarul Aswad ni dengan pintu Kaabah ni ada jarak ni kan. Inilah namanya Multazam. Ini namanya Multazam. Okey. Ni Multazam ni kalau kita ke depan sikit,
Dekat mana pohon tu? Dia ada dekat sini. Dekat sini adalah Telaga Zamzam. Di situlah Telaga Zamzam. Kalaulah kita search, kita tulis kita tulis contohlah binaan Kaabah yang dahulu, yang masa zaman mak-mak kita dulu, yang ada gambar yang ada bangunan di sekitar Kaabah tu. Kalau ibu-ibu ingat lagi gambar yang orang selalu letak dekat rumah-rumah tu kan, kita akan nampak ada binaan depan pintu Kaabah, yang itu adalah tempat letaknya perigi Zamzam. Okay, itu tempat letaknya perigi Zamzam. Di situlah yang dikatakan pohon yang diletakkan Nabi Ismail alaihissalam bersama dengan ibunya, iaitu Siti Hajar. Tak ada gambar lah yang sesuai. Lebih kurang lah Ni kalau kita tu zaman-zaman dulunya gambar ni, popular gambar macam ni kan. Tak nampak sangat lah. Okay, ni kot. Kalau kita tengok ada binaan-binaan kan. Kalau perhatian dekat sini ada pintu Kaabah. Ini ada satu binaan. Inilah binaan, dalam tu ada Telaga Zamzam. Okey, di situlah Telaga Zamzam. Okey, saya sekadar nak tunjuk tu je lah. Jadi dekat mana yang disebutkan oleh penulis dekat sini yang mengatakan tempat Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar tu dengan anaknya Ismail di sebatang pokok tu, di situlah di hadapan pintu Kaabah ataupun berhadapan dengan Multazam. Okey. Pada saat itu di Mekah tidak ada seorang pun dan juga tidak ada air. Ibrahim meninggalkan keduanya di sana dan meletakkan di sisi mereka geribah yang di dalamnya terdapat kurma dan benjana yang di dalamnya terdapat air. Kalau kita tengok orang dahulu, orang Arab, kalau mereka musafir dekat padang pasir, dia akan pastikan kawasan itu mesti ada sumber air. Sebab itu cara mereka nak tahu kawasan tu ada air ataupun tidak, sumber makanan ataupun tidak, biasanya orang padang pasir ni dia akan tengok melalui burung. Daripada jauh dia dah duduk atas padang pasir ni, dia akan tengok di mana lokasi burung duk pusing berkeliaran dekat atas tu, maka berarti dekat bawah tu mesti ada sumber makanan, sama ada air ataupun minuman. Itu kebiasaannya. Sebab itu kalau ibu-ibu ingat lagi kita bincang kuliah sirah dulu, saya ada sebut satu peperangan namanya Perang Bani Sulaim. Di satu lokasi namanya Al-Qudar. Di lokasi Al-Qudar. Kenapa lokasi itu dinamakan sebagai Al-Qudar? Pertama, sebab ada sumber air perigi dekat situ. Dan air perigi itu dinamakan sebagai Al-Qudar merujuk kepada nama burung. Sebab orang dahulu dia tak tahu ada sumber air. Sebab pada pasir kan luas. Jadi macam mana dia nak tahu ada sumber air? Dia tengok daripada jauh lah. Ada burung berterbangan. Maka dia tahu di bawah tu adanya sumber air. Jadi dekat kawasan Mekah, tempat waktu Ibrahim AS sampai dengan Hajar dan Ismail ni, kawasan yang tidak ada sumber air. Jangan kata manusia, haiwan segalanya tidak ada. Dan kita pun boleh bayangkanlah, kalau ibu-ibu yang pernah naik di atas Jabal Nur tu, di Gua Hira, ibu-ibu boleh tengok di sebelah belakang kan, yang bukan menghadap ke Kaabah, ke Mekah, tapi ke arah belakang tu, ibu boleh tengok permukaan muka bumi Mekah ni bagaimana. Dan kita boleh bayangkanlah, kalau kita berada dekat tengah-tengah antara gunung-gunung tu, memang langsung tidak ada apa-apa sumber air. Yang ada adalah tanah yang kering dan itu gambaran yang kita boleh nampaklah di kawasan tersebut. Okey. Setelah itu, Ibrahim AS pun berangkat. Maka Hajar mengejarnya dan berkata, "Wahai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami sedangkan di lembah ini tidak terdapat pun seorang manusia pun dan tidak ada makanan apa pun?" Sama sekali Hajar berulang kali mengatakannya, namun Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Sehinggalah akhirnya Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?"
Maka jawab Ibrahim adalah ya. Kalau begitu kami tidak akan disia-siakan. Dan setelah itu Hajar pun kembali. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya Allah Ta'ala takdirkan perkara ni sebab nak jadikan ni satu pembukaanlah kepada kota Mekah yang tak ada manusia tinggal, tetapi Allah Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim alaihi salam. Dalam masa yang sama kita boleh tengok yang mana kota Mekah ni menjadi kota cinta. Saya suka guna istilah ni. Kota Mekah ni adalah kota cinta. Sebab kalau kita kata Paris itu adalah sebagai kota cinta, itu adalah kota cinta yang berdiri di atas nafsu. Tetapi berbeza dengan kota cinta yang berdiri di kota Mekah. Sebab apa? Sebab cintanya Ibrahim AS kepada Hajar ni, dia tinggalkan isterinya yang dicintai itu di tanah yang kering kontang ni adalah kerana cintanya kepada Allah. Cintanya Ibrahim ni kepada anaknya Ismail yang dah lama ditunggu anak ni, tiba-tiba dah dapat anak, Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Anak masih lagi menyusu, suruh tinggalkan dekat kota Mekah yang kering kontang. Dia lakukannya itu adalah kerana Allah. Sebab kalau kita hanya sayang kepada isteri kita, anak-anak kita hanya kerana pertalian darah dan hanya perhubungan, apa bezanya orang mukmin dengan orang bukan mukmin? Apa bezanya? Tak ada bezalah. Apa lagi bezanya manusia dengan haiwan kan? Binatang pun sayang kepada anak-anak dia. Tetapi membezakan orang mukmin dengan yang lain adalah mereka menyayangi keluarganya adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar pun punya sayang kepada suaminya, dia taat pada perintah suaminya adalah kerana taat pada perintah Allah. Kalau kita jadi Ismail, sudah tentulah Ismail akan, kita kata, marah kan. Kenapa ayah dulu masa saya kecil buang saya dengan ibu saya, lebihkan kepada isteri pertama. Kalau ikutlah memberontaklah. Tapi tak berlaku kepada Ismail. Tapi Ismail sayang kepada ayahnya. Bahkan bila ayahnya datang semula ke kota Mekah, nak sembelih dia, dia kata sembelihlah wahai ayah, saya tetap jadi orang yang sabar. Saya kekal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Pembinaan keluarga yang Allah Ta'ala datangkan model kepada umat Islam ni adalah seperti mana model Ibrahim, Ismail dan juga Hajar. Sebab inilah namanya cinta yang sejati kan. Inilah namanya cinta ni. Sebab dia bukan hanya sekadar kerana pertalian darah. Dia bukan hanya sekadar perhubungan. Tetapi dia adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikat dengan Allah Ta'ala. Dan kita boleh tengok sampailah ke hari ini, sampailah ke zaman baginda Nabi SAW, kota Mekah menjadi kota cinta. Sehingga para sahabat Nabi SAW keluar daripada kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Semua para sahabat masih lagi merindui kota Mekah. Sehingga Nabi pun mendoakan supaya tanamkanlah kecintaan mereka kepada Madinah itu. Sama macam Allah Ta'ala mencampakkan kecintaan mereka kepada kota Mekah. Iaitu para sahabat yang hijrah ke Madinah, ramai yang kena humma. Humma ni saya tak katalah dia rindu, homesick kepada Mekah. Tetapi kerana wabak yang ada di kota Madinah. Tapi nak bagi tahu, cinta mereka berat nak bergerak, berat nak keluar. Dan sampai hari ini pun kita tengok betapa ramainya jutaan umat Islam seluruh dunia meletakkan kecintaan kita di bumi Mekah ni. Hari-hari kita menghadapkan wajah kita dan hati kita ke arah Kaabah. Dan sampai hari ini siapa sahaja yang pernah sampai ke bumi Mekah lalu dia meninggalkan kota Mekah, mesti ada kerinduan semula kepada bumi Mekah kan. Dan inilah kota cinta yang diikat dengan hubungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada hubungan kepada Allah Ta'ala ni, sudah tentulah perbuatan Ibrahim kepada Hajar dan Ismail ni adalah perbuatan yang tercela. Sayangnya Hajar kepada Ibrahim itu adalah kasih sayang yang membuta tuli. Suami kamu dah tak peduli kamu pun kamu sayang dia. Kan? Anaknya mesti memberontak dengan keputusan ibu bapanya. Tapi semuanya tak berlaku. Sebab semuanya itu diikat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tak perlu pun buat seperti itu. Kan, nak tinggalkan anak saya dekat dalam hutan ke, dalam kebun sawit ke, tak perlu. Kita tak perlu buat. Tapi
kita mengikat dengan kasih sayang, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaranlah yang kita boleh tengok dalam perbuatan ini. Okey, kemudian Ibrahim AS berangkat sehinggalah sampai ke Taniyah. Dan di sana orang-orang tidak dapat melihatnya. Dia menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Setelah itu mengucapkan beberapa doa dan mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Okey. Kita tengok pada surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-37. Yang ini dirakamkan doa Nabi Ibrahim AS sebaik baginda Ibrahim meninggalkan bumi Mekah bersama dengan anaknya dan juga Siti Hajar. Apa yang Ibrahim doa ni? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami. Tengok keterikatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa, sebab macam mana kita nak membuktikan perhambaan diri kita kepada Allah taala? Okey, tak ada apa-apa Kak Irma okey, apa bukti keterikatan perhambaan diri kita kepada Allah tak lain tak bukan adalah dengan doa. Doalah yang membuktikan ada hubungan perhambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, manusia ni dia tak bergantung kepada sesiapa pun kan. Tapi sebab perhambaan tu, bila ada sesuatu je, Allah. Kan dulu saya datangkan contoh. Hubungan orang mukmin ni macam hubungan anak kecil dengan seorang ibu. Apa sahaja ibulah. Dia jatuh pun ibu, dia nak ketandas pun ibu, dia lapar pun ibu, dia tidur pun ibu, dia happy pun ibu, segala-galanya ibu. Budak kecil, macam itulah orang mukmin. Dia happy pun Allah, dia sedih pun Allah Ta'ala, dia terduduk pun Allah Ta'ala, dia nak tidur pun Allah Ta'ala, segala-galanya adalah Allah Ta'ala. Jadi salah satunya adalah melalui doa. Dia gembira pun dia akan bersama dengan Allah, dia sedih pun dia akan bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi begitulah sifat orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan Ibrahim AS bila nak meninggalkan anaknya atas perintah Allah Taala, maka tidak ada tempat yang dia nak sandarkan perlindungan dan keselamatan melainkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim kata apa? Wahai Allah, inni askantu, sesungguhnya aku telah meninggalkan, menempatkan min zurriyati, sebahagian daripada zuriatku, biwadin ghairi dhi zar'in, iaitu di satu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nas. Dan dia kata, wahai Tuhan kami, Rabbana liyuqimus salat, ya wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Oleh itu jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, dan mereka datang beramai-ramai ke bumi Mekah, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dan pelbagai jenis buah-buahan dan hasil-hasil tanaman. Semoga mereka itu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya tanya pada ibu-ibu, makbul ke tak makbul doa Ibrahim ni? Makbul ke tak makbul? Yang waktu tu kita nampak mustahil lah. Ni tak ada sumber makanan ni, tak ada sumber minuman ni. Tiba-tiba Ibrahim minta macam ni kan. Dan saya pernah sebutkan perbincangan ni dalam surah yang lain, pertemuan kita yang lain, ada dua benda yang Nabi Ibrahim minta, iaitu keamanan negara dan kelestarian ekonomi kan, dalam bahasa kenegaraan. Bila dia minta keamanan tu, aman tu macam mana? Aman tu tak, jangan kata gangguan. Kita beribadah tu tanpa kita rasa jemu dan tanpa kita rasa beban. Kita bahkan kalau pergi Masjidil Haram, hanya datang nak tunaikan solat fardu subuh je, kita rasa macam bersalah sungguh lah. Kita rasa, ya Allah, apalah saya hari ni teruknya. Sedangkan kita pergi sembahyang subuh ni.
Sembahyang subuh jemaah tapi kita rasa ya Allah teruknya. Lepas tu kita pun berazam. InsyaAllah esok saya nak pergi sembahyang subuh, 3 pagi saya mesti sampai Masjidil Haram dah. 2 pagi saya nak sampai Masjidil Haram. Kalau dekat Malaysia ni, pergi sembahyang subuh jemaah dekat masjid dah rasa soleh sungguh dah. Kan? Oi, saya rasa hari ni soleh saya ni. Sembahyang subuh jemaah hari ni kan. Tapi kalau dekat Masjidil Haram, kita rasa sembahyang subuh jemaah ni. Ya Allah, apalah teruk sangat saya ni. Kenapalah saya ni tak bangun awal kan. Kalau ikutkan nak bangun lebih awal kan. Kita pun azam 3 pagi bangun, 2 pagi dah sampai ke Masjidil Haram. Sebab apa? Itu adalah jaminan keamanan, ketenteraman tu pada jiwa kita. Sampai beribadah kita tak rasa jemu. Beribadah tak rasa muak. Beribadah tu tak rasa lelah. Bahkan kita rasa nikmat, lazat, seronok. Kemudian kita teringat-ingat kerinduan kepada bima. Itu namanya aman. Iaitu Nabi Ibrahim minta tu liyuqimus salat, untuk dirikan salat ni. Dan dia minta pada Allah Ta'ala campakkan hati-hati orang mukmin ni supaya ada kerinduan, gemar untuk menuju ke Baitullah. Sikit-sikit pergi kan, sikit-sikit pergi, tak jemu-jemu dan tak putus-putuslah orang sampai. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Sedangkan dia adalah tanah yang kering. Kalau kita bayangkanlah dari sudut yang lain, okey. Kalau kita bayangkan dari sudut yang lain, kita buat satu kedai makan ataupun satu shopping complex, orang tak datang. Shopping complex tu satu je. Tak ada apa-apa pun. Tak ada orang datang. Kedai makan tak ada, tapi ada shopping mall. Kita pun doa, ya Allah, harap-harap ramailah crowd dekat sini. Ramai ke orang datang? Mustahil lah orang datang. Makanan tak ada, minuman tak ada. Hanya shopping mall sahaja. Satu bangunan tu. Lalu kita minta, ya Allah, letaklah ramai orang datang ke sini kan. Saya nak orang datang berpusu-pusu. Kita bayangkan mustahil lah. Mustahil. Tapi bila kita bayangkan Kaabah yang hanya binaan sahaja, dan tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan Ibrahim berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memegang hati manusia dan Allah Taala lah yang memakbulkan doa daripada Ibrahim AS. Sampai hari ni manusia datang pula dalam keadaan hidup Mekah ni 24 jam. Hidup dengan ibadah yang tak pernah tidur kan. Ni antara kota yang tak pernah tidur. Kota yang lain dia tak tidur, tapi dengan judinya, dengan maksiatnya. Tapi berbeza dengan bumi Mekah ni. Dia tak pernah tidur dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap waktu ada je orang yang tawaf di Baitullah. Ada sahaja yang tawaf. Tak putus-putus orang tawaf. Pukul 1 pagi tengok, tawaf lagi. Kita tidur kan. Kita kata saya nak bangun awal sikit lah, kalau boleh nak tawaf waktu orang tak ada. Kita bangun, 1 pagi tengok kat TV live, tawaf lagi. Pukul 2 tawaf lagi. Pukul 3 tawaf lagi. Pukul 4 lagi ramai. Bila tak ada orangnya? Mustahil tak ada orang. Yang ada mungkin orang susut je kan, tak ramai je. Tapi dia takkan terputus. Sentiasa ada orang tawaf dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Benda ni kalau kita fikir sungguh-sungguh, kita nampak kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Yang kita cuba bandingkan tadi, buat satu bangunan, shopping mall tadi tarikan shopping mall, berdoa lah, minta orang datang. Ya Allah, harap-harap ada crowd lah dekat sini. Takkan ada crowdnya. Takkan ada crowd. Yang tidak ada apa-apa sumber. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada bumi Mekah. Dan mungkin ada ibu-ibu yang terfikir, dan ini selalu saya fikirkan. Kenapa Allah Ta'ala bina Kaabah ini di negeri yang kering kontang? Kenapa Allah Ta'ala tak letakkan dekat Switzerland ke? Kan? Oh, cantik je pemandangan dia kan? Dekat Istanbul ke? Pertemuan di antara benua Eropah dan benua Asia kan? Mana lagi? Kenapa Allah tak letak dekat Balkan ke? Tapi kenapa Allah Ta'ala letak di tempat yang kering kontang ni? Satunya sebab Allah nak tunjukkan inilah kekuasaan. Okay, terima kasih Bonda Ann. Bonda Ann bagi satu contoh yang realiti. Macam kita yang buat malakat mall dekat Putrajaya tu kan, dekat Cyberjaya tu. Ada orang datang tuan-tuan, dia dekat tengah-tengah ni, kawasan yang membangun ni. Ada orang datang, airnya tutup. Tapi tidak kepada bumi Mekah ni.
Okey, antara sebabnya pertama Allah Ta'ala buat di tanah kering kontang ni sebab Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Tempat yang tak ada sumber, kering kontang, akhirnya berduyun manusia dan akhirnya menjadi kota. Akhirnya tumbuh, memberi manfaat kepada kawasan-kawasan yang sekitar. Dan kita tengoklah macam mana majunya kawasan tersebutlah, khususnya di kawasan Mekah ni. Ni kesan lah yang pertama. Kalau Allah Ta'ala letakkan di kawasan macam Switzerland ke Balkan ke, orang kata sebab tarikan dia, pemandangan dia, panorama dia, view dia, suasana, cuaca dia. Kalau dekat Mekah apa yang ada ibu-ibu? Panasnya, keringnya, berdebunya, tak ada sumbernya. Ini membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam kita bincang dulu tentang Nabi SAW. Kenapa Nabi turun di bangsa Arab? Kenapa Nabi tak turun dekat Rom yang ketika itu dah jadi kerajaan? Parsi yang jadi kerajaan. Dia samalah contoh macam seorang pelajar. Dia masuk ke satu pusat, belajar di satu tempat ni. Minta maaf. Contoh ada seorang guru ni, dia pergi mengajar dekat Harvard University, Oxford University. Bila pelajar tu keluar daripada Oxford, daripada Harvard, pelajar tu jadi cemerlang. Kita akan kata siapa cemerlang? Guru cemerlang ke pelajar cemerlang? Kita akan kata pelajar tu cemerlang kan? Sebab institusi tu dah termasyhur dah. Dah memang terkenal dah. Dah establish dah. Tetapi kalau kita pergi ke satu tempat pedalaman, di tempat yang kita kata tak ada apa-apa, kosong, tiba-tiba datang seorang guru mengajar murid-murid yang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba murid tu cemerlang. Murid cemerlang ke guru yang cemerlang? Sebab tu kita kata guru yang cemerlang kan. Sebab itu antara sebab kenapa Allah Ta'ala mendidik, menghantar Nabi SAW ni ke bangsa Arab, tak ke Rom, ke Parsi ni, sebab nak tunjukkan inilah acuan agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan sampai dia boleh membina tamadun ilmu, tamadun alam, tamadun dunia yang menjadi ikutan kepada seluruh manusia, panduan. Sebab inilah kalau diajar kepada orang yang dah maju mungkin pada zaman tu, kita kata ni dia tak berjaya pun, yang hebat budak-budak ni je. Tapi tak berlakulah. Samalah macam Mekah. Allah Ta'ala letakkan di tanah yang kering kontang ni nak tunjukkan macam mana manusia mampu nak tahan panas yang melampau, kering kontang, kelaparan, berdebu ni, sebab tak ada tarikan yang lain. Bukan sebab kerana cuaca dia, bukan sebab pemandangan dia. Tapi saya datang adalah kerana ketundukan hati kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu antara sebab kenapa Allah Ta'ala bangunkan Kaabah ni di kawasan kering kontang. Yang kedua, sebab yang kedua ni, sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita kekuatan yang sebenar bukan kepada kekuatan fizikal. Kekuatan yang sebenar adalah daripada kekuatan rohani. Walaupun panas terik, berdentang ke, tak ada makanan ke, tak ada minuman ke, kalau rohaninya kuat, dia boleh duduk dekat situ. Seperti mana yang ditunjukkan lah melalui apa yang dilakukan oleh para nabi yang duduk di kota Mekah kan. Hati kita ni, kalau ikutkan panas, ikutkan ni tak kuat, kita berdebu, panas, kita pun dah berumur ni, saya buat apalah pergi ke Mekah ni, baik saya pergi tempat yang sejuk, yang seronok-seronok kan. Tapi tak, kita pergi tu sebab kekuatan tu dibina dengan rohani kita ni, rohani kita, bukan dibina dengan fizikal kita. Ramai orang yang sihat-sihat tapi tak mampu nak beribadah. Ramai juga orang yang tak sihat tapi mampu beribadah. Saya pernah sampai di satu tempat saya lupa di Albania masa tu. Di Albania satu, saya tak ingat nama tempat tu. Dia sama dengan bahasa Melayu, lebih kurang nama tempat dia, tak ingatlah. Di Albania, yang membuatkan saya terkesan, saya cari hotel yang berhampiran dengan masjid. Saya ingat lagi nama masjid tu, tak silap saya, Masjid Abu Bakar. Betul-betul depan hotel yang saya duduk. Saya pergi masjid tu, sampai dekat masjid solat subuh, waktu tu tengah winter. Solat subuh, saya tengok orang yang solat subuh tu dalam keadaan kakinya tak ada. Separuh kakinya tu sampai ke peha. Peha tu tak ada dah. Peha tu dia dah potong. Tak ada kaki. Okay. Dia bukan sampai lutut, dia potong sampai ke peha. Ada gambar dia saya tangkap dari belakang lah. Dan tubuhnya tu melengkung. Orang yang dah tua,
dan dia bongkok, kita panggil apa, bongkok 3 kan, bongkok sabut tu. Dia masih lagi mampu menempuh snow ni, salji yang tebal ni, musim sejuk ni, pergi solat subuh jamaah. Kalau ibu-ibu yang sampai ke Balkan, ke Albania, dia tahu masjid ni dia bersandar dengan bar-bar yang ada kedai-kedai arak, kedai-kedai kopi tepi-tepi tu kan. Dia boleh sampai. Sedangkan kalau kita tengok orang macam ni, sudah tentu dia kata apa, saya ni uzur tak pergi masjid lah, dah tua macam ni, solat kat rumah. Ada keuzuran dia. Tapi tak. Sebab apa? Kekuatan tu bukan pada fizikal. Kekuatan tu pada rohani dia. Berbanding dengan kita yang sihat ni, tengok cuaca hujan sikit, terbatuk-batuk sikit, saya tak nak pergi masjid lah, saya uzur ni, saya tak sihat sangat. Mudah sangat lah. Mudah sangat lah. Bukan. Dia dekat bandar di Albania tu. Apa nama pekan dia, lupa dah. Tapi bukan Pogra Dam kan. Asal tempat singkat je nama dia. Apa nama dia, tak ingat dah. Okey. Baik, ibu-ibu dan rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak tunjukkanlah yang mana doa Nabi Ibrahim salam ni Allah Taala mustajabkan, makbulkan. Apa yang diminta tu terjawab, dan kita sendiri yang membaca ayat ni dan kita sendiri mengatakan, kalaulah jumpa dengan Nabi Ibrahim AS di syurga Allah Ta'ala, kita akan kata, wahai Nabi Ibrahim, makbullah doa kamu, dan saya salah seorang yang dapat daripada nikmat hasil daripada doa Ibrahim AS. Kita dapat pergi datang ke Mekah dalam keadaan kita tak perlu dah tempuh macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kepanasan, kering kontang, tak ada. Tapi ada rezeki yang melimpah-limpah di bumi Mekah. Dulu saya pernah sebut pada ibu-ibu kan, yang saya teringin je. Saya rasa, sedap juga kalau buka puasa ni dapat makan siakat steam. Jadi saya, seminggu saya duduk masa tu dekat Mekah ni dengan kawan, makan macam-macam makanan Bangladesh ada, Pakistan lah, makanan Arab macam-macam lah, makanan Yaman, makanan Uzbekistan. Tapi satu hari tu teringin waktu berbuka, ya Allah sedapnya kalau dapat siakat steam. Saya punya tekak ni dah lama tak rasa masakan Asia Tenggara ni kan. Nak jadi cerita, waktu berbuka tu kebetulan tiba-tiba jumpa orang pun kata, nak tak ikan ni? Ni siakat steam ni saya tadi makan ada lebih ni, tak usik lagi, ambil lah ni. Macam tak jangka kan, tak nak terbayang. Saya ada jemaah yang duduk di Anjum yang kita sediakan masa tu package 10 malam akhir Ramadan. Duduk Anjum, dia punya menu, saya tanya menu buka makan apa? Makan ketam. Ya, kita pun tahu ni tanah kering ni, kering kontan ni, ketam pun ada. Kat Malaysia pun buka puasa tak makan ketam kan. Mekah makan ketam. Nak kata barakah doa Nabi Ibrahim AS. Okey. Baik. Kita tak lepas tu. Okey, terima kasih okey, kita tengok pada teks. Dalam ni dia kata apa? Hajar tetap menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada di dalam bejana itu habis, maka dia dan puteranya pun merasa kehausan. Lalu Hajar melihat puteranya berguling-guling kehausan. Dia pun pergi kerana tidak tega melihat puteranya, maka dia mendapatkan Safa, merupakan bukit yang paling dekat dengannya. Ini kalau kita perasan memang bukit Safa ni menghadap ke arah Kaabah. Ni kita jangan bayangkan sekarang kita kena bayang zaman dahulu tak ada binaan. Dan Safa dan Marwah ni sebenarnya dia di luar Masjidil Haram. Cuma bila mereka buat extension tu, mereka telah masukkan kawasan sa'i tu, Safa dan Marwah di dalam kawasan Masjidil Haram. Dulu Masjidil Haram nak menuju ke Bukit Safa Marwah tu, tengah-tengah tu adalah ruangan-ruangan kedai. Dulu ni saya pun tak sempat zaman ni. Ni zaman dulu mak ayah kita pergi mungkin ada ibu-ibu yang dulu pergi, dia sempat jumpa dengan kawasan tu. Okay, dia boleh pergilah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab fiqh, siapa yang uzur, dia boleh masuk ke kawasan Safa Marwah. Sebab Safa Marwah tu bukan kawasan Masjidil Haram. Tapi hari ini dah duduk di bawah kawasan extension kan, dia dah luaskan termasuklah. Tapi dulu tak. Dia terpisah, dia di luar. Jadi sebab itu kalau kita baca kitab-kitab fiqh yang lama, dia kata kalau siapa yang uzur, boleh tak kalau saya duduk dekat kawasan sa'i? Dia kata boleh. Memang boleh lah. Sebab terpisah, kawasan yang terpisah. Okey.
Salah Ustaz. Maaf nak tanya, betulkah Nabi Ibrahim ni digelar bapa kepada semua Nabi? Ya betul. Dia digelar sebagai Abul Anbiya. Kenapa Abul Anbiya? Saya sebutkan tadi. Setiap Nabi yang muncul selepas Nabi Ibrahim, semuanya adalah keturunan zuriat Ibrahim. Semuanya. Okay? Semuanya. Siapa saja? Semuanya itu adalah daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan waktu hayat dia, Ibrahim ni Allah uji tak dikurniakan zuriat. Tak ada zuriat. Tapi kan kita sebut awal tadi, mungkin bonda Yuzra tadi baru masuk kan. Sebab itu, bila Nabi Ibrahim diuji, dia tak menjadikan dia putus asa dalam beribadah. Dia tak tinggalkan ibadah. Bahkan dia terus kuatkan lagi ibadah dia. Kuatkan lagi ibadah dia. Dan Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih daripada jangkaan Ibrahim. Dia pun dapat zuriat-zuriat yang salih. Sudahlah dapat zuriat yang dijamin salih, dan zuriatnya pula itu adalah sebahagiannya kalangan para rasul. Okay, ini yang kita dah bincang awal tadilah. Okay, kemudian setelah itu Hajar pun turun daripada Safa sehingga ketika sampai di tengah-tengah lembah, Hajar mengangkat bahagian bawah bajunya dan kemudian berusaha sekuat tenaga sehingga dia berhasil melewati lembah. Lalu dia mendatangi Marwah dan berdiri di sana seraya melihat adakah orang di sana. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Dia pun melakukan sampai 7 kali. Berulang-alik lah. Ini kita tahu lah perbuatan pada ibadah sa'i. Ulang-alik. Abdullah bin Abbas pun bertutur. Dia berkata apa? Nabi SAW bersabda, oleh kerana itu, orang-orang yang mengerjakan sa'i di antara keduanya, setelah mendekati Marwah, Hajar mendengar suara, ia pun berkata pada dirinya sendiri, diam. Lalu dia mencari suara itu sehingga akhirnya dia mendengar juga. Maka dia pun berkata, aku telah mendengarmu. Apakah engkau dapat memberikanku bantuan? Ternyata dia mendapati malaikat di tempat mata air Zam-Zam. Lalu malaikat itu mengais tanah dengan sayapnya sehingga akhirnya munculnya air. Segera Hajar memendung air itu sehingga menjadi seperti telaga dan mencedoknya. Selanjutnya ia mengisi benjananya dengan air dan air itu terus memancar setelah ia mencedoknya. Ini sebut dalam riwayat Bukhari. Hajar ni diulang-alik dekat kawasan sa'i ni dan itu menjadi perbuatan ibadah kita. Dulu saya pernah sebut, mungkin kalau ibu-ibu ingatlah, tak apa kita ulang kaji je. Kenapa perbuatan sa'i kita itu adalah perbuatan Siti Hajar kan? Tapi kenapa yang berlari di antara Safa Marwah ni adalah daripada kaum muslimin? Kenapa tidak kaum muslimat? Sedangkan semua orang tahu, saya yang lelaki, ibu yang wanita, semuanya mengikut perbuatan Siti Hajar. Sebab Siti Hajar yang berlari kan? Tapi bila hari ni melaksanakan, yang berlari hanya lelaki sahaja. Kenapa tidak pada perempuan? Kenapa ibu-ibu? Kenapa yang berlari hanya lelaki saja, tak perlu ada perempuan? Sedangkan rujukan kita buat tu adalah daripada perbuatan Hajar. Ibu-ibu, faham soalan tak? Faham kan? Faham Ustaz. Sebab nak nanti kalau perempuan lari kan orang lelaki tengok di belakang. Sebabnya betul. Sebab waktu Hajar berlari tu, waktu tu tak ada orang. Dia bersendirian je kan? Maka waktu hari ni, kalau berlari tu, kalau ibu-ibu bersendirian, silakanlah kan, tak ada lelaki. Tapi sebabkan adanya lelaki, maka sebab itulah tidak disunatkan kepada wanita untuk berlari. Hanya kepada lelaki sahaja. Kalau pada perempuan berlari, percayalah lelaki tak berlari dah, dia duduk tepi tu. Kan? Semua orang tak berlari, biar orang berlari. Tapi hari ni kita tengok ada juga yang wanita-wanita ni berlari. Sebab apa? Dia tengok lelaki berlari, dia pun semangat nak berlari. Tapi hanya sunat kepada perbuatan lari ini kepada lelaki. Okey. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita yang Hajar ni asalnya dia nak cari minuman kan. Tapi masa dia cari minuman tu, dia nak dapatkan bantuan. Ada tak penduduk kampung ni? Saya nak naik Bukit Safa, tengok belah sana ada tak orang? Tak ada. Pergi Bukit Marwah, tengok sebelah sana ada tak orang? Ada kampung tak? Tak ada. Dia ulang-alik sampai 7 kali. Last kali barulah dia terdetik. Saya duduk di sini atas perintah Allah Ta'ala. Ibrahim hantar saya ke sini adalah atas perintah Allah Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah bantuan pada Allah Ta'ala. Sebab dia perintahkan saya duduk sini. Mintalah pada Allah.
maka pada waktu itulah bantuan sampai. Ini mengajarkan kepada kita adanya kebergantungan kita ni secara mutlak adalah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Inilah kalau kita buat ibadah haji ke umrah ni, sa'i ni yang kita nak bawa balik ke tanah air ni, inilah dia, iaitu meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, macam kita buat sa'i lah, dia letih tapi tak berbaloi. Tapi bila kita ada kebergantungan kepada Allah, letih juga. Tapi letih itu berbaloi sebab dia dikira sebagai ibadah. Ada pahala yang kita akan claim di hari akhirat. Kalau tidak, kita letih. Ulang alik. Apa kita dapat? Tak dapat apa-apa. Yang dapat letih saja. Dalam hidup dunia macam itu juga. Kita bekerja, letih. Kita nak nafkahi keluarga, letih. Kita belajar, letih. Kita beribadah, letih. Segalanya letih. Tapi bezanya kalau kita buat kerana Allah, letih itu berbaloi. Kita akan claim pahala di hari akhirat. Berbanding kita tak buat kerana Allah, kita letih tetapi dia tidak ada apa-apa hasil nak dituai di hari akhirat. Okay. Jadi ni Allah tunjuk pada kita. Yang selalu kita dengar Ismail dia gesek-gesekkan kakinya kan, lalu terpancut air. Itu zahir mata kita lah. Itu zahirnya. Yang batinnya yang sebut dalam hadis ni lah. Yang menguis sayap tu adalah Nabi Ibrahim, yang menguis sayap, yang menguis telaga tu adalah sayap para malaikat. Okey. Yang ni saya sebutlah bondean yang zahirnya daripada kaki Ismail. Zahir mata kita lah. Sebab tak nampak malaikat kan. Tapi yang menguis tu adalah malaikat. Sebab logik akal kita, Nabi Ismail ni masih menyusu. Bila sebut masih menyusu, dia tak sampai lagi 2 tahun. Masih lagi menyusu. Kalau ikut kaki budak, ni jangan kata tanah kita ni, jangan kata tanah Mekah, tanah kita ni yang lembut ni pun tak boleh terpancut air. Letaklah anak kita tepi pantai tu, pasir pantai tu. So dia tumit kan, jangan gosok-gosok. Boleh berlubang ke? Tak boleh. Tak boleh kan. Apatah lagi kalau tanah di Mekah tu yang berbatu-batu tu, sudah tentulah mustahil. Tapi itu zahir mata. Tapi yang sebenarnya adalah dengan sayap malaikat. Okey, Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmah kepada ibunya Ismail, Hajar. Seandainya dia tidak mencedok air Zam-Zam, nescaya air Zam-Zam itu menjadi sumber air yang mengalir. Dia akan mengalir macam sungai lah. Okey, Rasulullah bercerita, kemudian Hajar minum dan menyusui puteranya. Lalu malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau takut disia-siakan kerana di sini akan dibangun sebuah rumah oleh anak ini bersama dengan bapanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan keluarganya. Baitullah itu berada tinggal di atas tanah seperti gunduknya tanah yang diterpa banjir sehingga mengikis bahagian kanan dan kirinya. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Siapa ibu yang menyusu, dia tahulah rasa dahaga tu macam mana kan. Jadi kita boleh bayangkan apa yang dirasai oleh Hajar. Tapi bila dia dapat air Zam-Zam tu, dia dapat minum dan menyusukan anak, dan kita faham perasaan nikmat tu macam mana. Dan begitulah Hajar ketika dia dapat nikmat di tanah yang kering ni, syukurnya kepada Allah Ta'ala tu kita tak boleh bayangkanlah. Sesuatu yang dia tak sangka dia dapat. Itulah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Okey, soalan yang timbul dari sudut sains lah. Air Zam-Zam ni dia muncul daripada mana ibu-ibu? Dari sudut sainsnya. Air Zam-Zam ni dia muncul daripada mana? Okey. Underground. Underground tu daripada mana? Dalam bumi lah Ustaz kan? Dalam bumi, Masya Allah. Okey, Mata air kalau dalam bumi. macam mana? Mata air dalam bumi. Mata air dalam bumi Sebenarnya kawasan Mekah ni ataupun kawasan pada pasir ni, dia kawasan yang taburan air hujan dia tak banyak. Tapi dia akan berlaku hujan setahun beberapa kali. Kalau kita tengok dari sudut geografinya, bila nak menjelang musim pertukaran musim daripada musim sejuk ke panas, panas ke sejuk, dia akan mengalami hujan beberapa kali. Dia tak macam hari ni. Hari ni kerap sangat sampai dah jadi hijau dah. Tapi zaman dulu, kalau kita pergi 10 tahun yang lepas, kita akan tengok dia tak pernah hujan lah.
Jarang, bukan jarang dah, dia tak pernah hujan. Tapi akan berlaku hujan bila pertukaran musim. Saya pernah alami tahun 2010 dulu, waktu pertukaran musim sejuk ke musim panas. Dia berlaku masa bulan Mac, saya ingat saya. Musim sejuk ke musim panas. Lepas turun hujan beberapa kali tu, dia dah suhu dah makin suam dah. Dia tak jadi sejuk macam awal-awal dulu. Hujan-hujan yang turun tu, dia ada tempat tadahan dia. Tadahan semula jadilah Allah ciptakan. Daripada tadahan tu lah dia menjadi saliran kepada telaga Zamzam. Ini dia sudut geografi lah, dia sudut geografi. Hujan yang tu ditadah, lalu dibawa ke jadi telaga Zamzam. Sebab kita kena faham dari satu konteks ni, dia macam mana keluar air Zamzam ni? Kita tak boleh kata ni air syurga, tak boleh macam tu kan. Dia mesti, sebab alam ni Allah Ta'ala cipta, dia mesti ada sunatullah dia. Dia mesti ada, apa istilah kita dia mesti ada sebab musabab dia. Dia mesti ada. Orang ni mati memang Allah Ta'ala yang matikan. Tapi dia mesti ada sebab. Terjatuh lah, kan, teraksiden lah. Dia mesti ada sebab musabab. Sunatullah dia macam tu. Dia tak ada orang ni berjaya, tiba-tiba berjaya. Tak. Dia tiba-tiba terpandai. Tak boleh. Dia mesti ada sebab dia. Kenapa dia pandai? Sebab macam ni. Macam itulah dengan air Zamzam. Okay? Baik. InsyaAllah saya berhentilah dekat sini ibu-ibu. Sampai yang bawah ni, InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan jumpa lagi. Kita sambung sikit lagi sebelum masuk kisah Nabi Ismail. Baik, saya serahkan kepada Kak Irma. Silakan Kak. Kita terus tutup Ustaz. Ke Ustaz nak buka soalan lagi? Maksudnya tak ada soalan kot. Ya ke Jemaah? Betul ke tak ada soalan tu? Ada Ustaz, ada. Silakan. Okay. Sebenarnya kan Ustaz, apakah tujuan kenapa Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail bersama ibunya? Ada yang kata ikut sebab balik semula ke Palestin, Siti Sarah. Lepas tu satu lagi sebab nak membaiki Kaabah. Saya confused yang mana satu yang benar Ustaz. Okay. Memang of course benda tu Allah yang arahkan kan, tapi yang mana satu? Terima kasih Ustaz. Baik, kalau kita tengok daripada pandangan Al-Hafiz Ibn Katsir yang kita baca ni, salah satunya adalah sebab kecemburuan Sarah lah. Bila dia tengok perkahwinan dia dengan Hajar tu dikurniakan anak, maka dia ada sifat cemburu. Sebab tu kita bincang tadi kan. Dari Bukhari kata Hajar ni lah yang membuat pakaian dia tu labuh supaya menghilangkan jejak dia. Jejak dia supaya tak dilihat oleh Siti Sarah nanti. Disebutlah sebab dia keluar daripada tempat yang dia bersama dengan Hajar dengan Siti Sarah tu adalah kerana kecemburuan daripada Sarah sendiri. Yang kedua, hikmahnya adalah sebab ia perintah Allah daripada Allah Ta'ala lah. Perintah daripada Allah tu satu perkara, sebab nak bina Kaabah ni qadar Allah yang memang Allah dah takdirkan seperti itu. Tapi sebab dia itulah atas kecemburuan Sarah kepada Siti Hajar. Yang itu ialah saya mampu jawab untuk perbincangan kita ni lah, sebab ni yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Ada lah tu Kak. Ada. Chat tu dah baca ke Ustaz? Ni. Apa dia? Soalan Puan Latifah dekat chat tu, Ustaz dah baca ke tadi? Mana? Tak pasal. Atas tu. Ustaz kata kita tak pergi sebab Allah tak jemput. Sebab dia tak Sebab kata kita tak pergi sebab Allah tak jemput, sebab dia tak redha akan kita banyak dosa. Sebab itu kena tahu jemputan tu ya, sebab itu kita disebut sebagai duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah, tetamu ni dijemput kan. Cumanya tak redha sebab banyak dosa tu saya rasa tak redha sebab banyak dosa tu tak. Sebab ramai je yang pergi tu dalam keadaan bergelumang dengan dosa dan nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi pergi tu ada yang pergi dengan membawa keimanan yang
yang besar segunung. Yang ada juga yang pergi itu dengan membawa dosa yang segunung juga. Dua-dua Allah Ta'ala jemput. Yang buat kebaikan pun Allah jemput, yang buat dosa pun Allah jemput. Kita tak heran pun kalau dia ni buat dosa tiba-tiba dia pergi Mekah. Tak ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Sebab memang Allah Ta'ala memanggil dia tu untuk memberikan pengampunan kepada dia. Okay? Sebab ada orang dia tak pernah bersedia pun. Saya tak pernah plan, tak terfikir pun. Tapi macam mana mak saya kata saya kena pergi, temankan mak. Saya pergi je lah. Tak pernah taubat pun, tiba-tiba pergi je lah. Sebab itu salah satu cara Allah Ta'ala nak memanggil hamba-hamba dia. Berapa ramai orang yang pergi, tak ada buat persiapan pun, tak ada buat simpanan duit pun. Tiba-tiba pergi. Pergi mungkin sebab dia kerja, pergi sebab dia kena teman ke, pergi sebab dia kena itu, macam-macam sebab. Tapi undangan tu daripada Allah Ta'ala. Dosa tak dosa ni, dua-dua tu Allah Ta'ala panggil. Wallahualam. Okay? Baik, terima kasih semua. Baik, saya terus tutup je lah Ustaz ya. Ustaz macam InsyaAllah. macam nak cepat je. Tak adalah, nak cepat. Tak ada cepat. Kesian yang nanti tanya-tanya tak ada orang nak tanya soalan kan. Tak Tak apalah kita. lapar tu. Tak belum minum. Kan, itulah air tu dah nak sejuk dah. Bonda dah makan goreng keledek Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz saja je tu mah. Nak cepat tu. Kan, okeylah saya tutup lah. Alhamdulillah usai kisah Nabi Ibrahim dan diharapkan kita semua beroleh kefahaman dan kita semua dapat beramal dengan ilmu yang kita peroleh pada pagi ini. Jazakallahu khairan buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman atas curahan ilmu juga pencerahan buat keluarga besar Gemah Nur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat semua para hadirin dan juga penyimpan istiqamah serta para ahli tadbir urus Gemah Nur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita dapat terpilih untuk memarahkan kebiasaan pada 5-10 petang nanti bersama Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Kasmuri dengan pengajian fiqh berkitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kelemahan dan khilaf dalam mengacarkan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan ini, saya mohon bacaan tasbih kafarah dan suratul as daripada Al-Fadil Ustaz. Dan sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.